Assalamualaikum adik-adik. Untuk kelas hari ini, kita akan belajar pendidikan kesihatan. Okey. Bersama dengan bab yang kemarin, yang ni pula bab 2 iaitu pengaruh multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko. Yang ni adik-adik boleh buka pada buku teks adik-adik. Tapi yang ni pada bahagian pendidikan kesihatan. Okey. Okey, di akhir pengajaran, murid boleh mencapai 2 standard yang cikgu tulis. Okey. Yang pertama adalah memahami pengaruh negatif multimedia kepada tingkah laku seksual berisiko. Yang tu yang pertama. Dan yang kedua, mengaplikasikan kemahiran menangani pengaruh negatif multimedia kepada tingkah laku berisiko. Okey. Cikgu harap adik-adik bolehlah fahami pengaruh negatif multimedia tu dan boleh mengaplikasikan kemahiran menangani pengaruh negatif tu. Okey, kita masuk kepada apa yang dimaksudkan dengan multimedia. Apa maksud multimedia tu? Okey, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, multimedia bermaksud penggunaan pelbagai jenis media seperti slide atau televisyen, terutamanya dalam membuat persembahan, mengajar, menunjuk cara dan sebagainya. Kalau adik boleh tengok tu gambar tu kat bawah tu adalah contoh jenis media. Okey, yang pertama tu TV lah, televisyen. Yang kedua pula yang berbentuk komputer. Okey, yang ketiga adalah berbentuk filem ataupun wayang. Okey, yang tu pun jenis media. Dan yang keempat pula berbentuk radio. Okey. Kita masuk pada risiko seks sebelum nikah ni. Maksud seks sebelum nikah ni melakukan perhubungan seks dah sebelum berkahwin. Okey. Yang risiko seks tu yang pertama adalah seks rambang. Yang ni maksud dia melakukan hubungan seks tu dengan sesiapa sahaja. Seks rambang. Tidak kira orang yang tidak dikenali ataupun orang yang dikenali. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua, hamil sebelum nikah. Yang ni dah selepas melakukan hubungan seks, budak-budak perempuan yang sudah golongan remaja ni akan hamil sebelum nikah. Yang ni kebiasaan kepada remaja perempuan lah kalau yang belum bernikah. Okey. Hasil daripada tu juga akan menyebabkan mencemarkan maruah diri dan keluarga. Bila dah adik-adik dah remaja perempuan dah hamil sebelum nikah, mulalah maruah diri dan keluarga tercemar disebabkan perkara tersebut. Okey. Bila dah hamil, yang keempat pula menggugurkan kandungan. Okey. Kalau dan yang kelima tu anak tidak sah darah. Yang ni bila dah hamil dan melahirkan anak tu dikira anak tidak sah darah kerana remaja perempuan tersebut melakukan seks sebelum nikah dan mengandungkan anak ni dengan bapa yang belum bernikah dengan dia. Okey. Yang keenam pula bercanggah dengan agama dan norma masyarakat. Yang ni seks sebelum nikah ni dalam agama tidak boleh. Kita tidak katakan tidak, ya. Jangan buat seks sebelum nikah ni. Dan dalam masyarakat kita sendiri pun benda ni tidak dipraktikkan. Kerana perkara seks sebelum nikah ni memang semua orang tidak buat. Okey.
Dan yang terakhir itu kemerosotan pelajaran. Bila adik-adik uh, dah hamil sebelum nikah lah apa semua tu, adik-adik mulalah merosot dalam pelajaran kerana adik-adik tidak boleh fokus dalam kelas disebabkan perkara-perkara sebegini. Okay. Dan kita masuk kepada cara menangani tingkah laku seks berisiko ni. Macam mana kita nak tangani tingkah laku seks ini. Okay. Yang pertama adalah pegangan agama adik-adik tu kenalah kuat. Okay. Contohnya adalah seperti adik-adik perlulah solat cukup 5 waktu, membaca Al-Quran. Okay. Yang tu perkara asas sahaja yang adik-adik boleh buat. Okay. Yang kedua pula, melakukan aktiviti positif untuk mengisi masa lapang. Aktiviti positif ni adik-adik bolehlah buat bermain catur ke, bermain basikal ke, bersama dengan adik-beradik dan kawan-kawan untuk mengisi masa lapang. Jangan pula buat aktiviti yang tidak elok pula ya. Okay. Yang ketiga pula adalah berjumpa dengan kaunselor jika mempunyai masalah. Yang masalah ni, kalau adik-adik ada masalah, ada orang mengganggu adik-adik ke, ataupun adik-adik ada masalah yang tidak boleh diselesaikan, adik-adik bolehlah berjumpa dengan kaunselor dan bertanya cara untuk menanganinya. Okay. Dan yang terakhir adalah menggunakan internet dengan bijak. Adik-adik bila guna internet tu janganlah cari benda-benda yang tidak elok. Kalau nak guna internet tu carilah perkara-perkara yang berfaedah ataupun nak menambah ilmu pengetahuan yang baru. Okay. Jangan pula mencari ilmu-ilmu yang tidak elok ya. Okay. Itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton.